Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, terus meyakini Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan, dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi hutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat terus diminta, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak Pertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak Pertiwi, semarakan Malaysia Madani, berpenuh jiwa, hati, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kita bersiaran sekali lagi dalam episod yang kelima Suara Anak Madani yang tentunya pada kali ini akan membicarakan pelbagai isu-isu yang panas yang berkaitan dengan permasalahan rakyat dan kita rasa bertuah pada malam ini kita akan bersiaran bersama-sama dengan dua orang tokoh yang sangat penting di dalam pentadbiran Kerajaan Malaysia Madani, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, dan juga Yang Berbahagia Datuk Nur Azmi bin Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi. Selamat datang Datuk Seri Datuk ke studio Aswara yang pada malam ini kita bersiaran bersama-sama dengan kru dan tim daripada Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem Aswara. Langkah diatur tersusun rapi, batu penghalang bukannya mudah. Bersama Suara Anak Madani, kita bangunkan Malaysia bermaruah. Pada malam ini, sebelum saya pergi lebih jauh lagi pada ahli panel kita, saya ingin mulakan dengan membacakan surat yang ditulis oleh Umar Al-Khattab kepada anak buah dia, iaitu Abu Musa Al-Sya'ari, yang berbunyi begini: sesungguhnya wakil yang paling berbahagia adalah wakil yang rakyatnya merasa bahagia. Sesungguhnya wakil yang paling celaka adalah wakil yang rakyatnya dalam keadaan paling sengsara. Oleh kerana itu, mudahkanlah, kerana sesungguhnya bawahanmu akan mengikuti perilakumu. Perumpamaanmu adalah seperti haiwan yang melihat rumput hijau, kemudian memakannya dalam jumlah yang banyak hingga gemuk. Ternyata kegemukannya membawa kemalangan kerana hal itu membuat dia disembelih
dan dimakan manusia. Tentunya pada malam ini, Suara Anak Madani adalah ikhtiar kita untuk menyampaikan kepada rakyat segala ikhtiar usaha bersungguh-sungguh daripada Kerajaan Malaysia Madani bagi menyantuni keresahan rakyat. Justru pada malam ini saya akan ditemani dengan rakan pengacara iaitu Cik Marina Ghani yang bersama-sama pada malam ini di depan dengan audiens. Apa khabar? Baik Datuk Seri, apa khabar Datuk Seri? Ada bercuti mana-mana? Belum lagi Datuk Seri. Saya Alhamdulillah, okey. Datuk Seri ada bercuti ke mana-mana ke? Bercadang. Bercadang. Datuk Seri, izinkan saya menjual serangkap pantun. Mana tahu ahli panel kita nak beli balik ke? Boleh? Okey. Beli sayur dari petani guna bantuan voucher e-Madani. Menteri KPKM, KSU Ekonomi, selamat datang ke Suara Anak Madani. Yes. Dia nak membeli? Dari Putrajaya datang ke sini untuk temu ramah Suara Anak Madani. Terima kasih dari kami. Kalau nak, jemputlah lagi. Yes. Boleh. Datuk Seri Muhammad ada nak jawab? Saya tak payah. Tak apa, kalau ada audiens nak jawab lepas ni boleh. Dan terima kasih di atas mukadimah yang sangat bermakna pada malam ini. Dan kita akan kembali selepas ini untuk perbincangan yang lebih hangat. Dan kita akan bersiaran selama 1 jam. Mudah-mudahan perbincangan kita ini akan dapat memberikan pencerahan yang sebenar kepada rakyat tentang usaha dan ikhtiar kedua-dua kementerian yang sangat penting bagi menyantuni keresahan rakyat. Baik, kita terus untuk bertanya kepada kedua-dua panel kita. Saya nak mula dengan Datuk Seri Abang Mat dulu. Mengenai Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kita tahu bahawa Yang Amat Perdana Menteri sangat sinonim dengan perjuangan. Saya percaya Datuk Seri lama dengan beliau dan tahu dari segi liku-liku sejarah perjalanan perjuangan beliau sejak daripada peristiwa Baling 1974 dalam usaha untuk memastikan rakyat itu cukup dari segi makan, tidak kelaparan dan sebagainya. Jadi dengan pengenalan Kementerian Keterjaminan Makanan ini, bagaimana Yang Berhormat Datuk Seri melihat sepanjang setahun tentang usaha kementerian dalam memastikan ianya dapat mencapai maksud dan sejarah perjuangan panjang Perdana Menteri kita untuk pastikan bahawa bekalan makanan cukup dan rakyat tidak kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, perjuangannya lebih terserlah ketika menjadi pemimpin pelajar. Beliau amat lantang ketika di Rusi Melaya. Beliau memimpin PBMUM, Persatuan Bahasa Melayu Rusi Melaya. Dan juga beliau aktif dalam waktu itu PKPM. Dan sudah tentulah lepas itu ABIM. Ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim terkenal dengan ungkapan kata dalam forum-forum di universiti. Ya. Dia tidak mahu rakyat Malaysia ni yang miskin papa kedana, yang kaya bertambah kaya. Jadi soal maha kaya, bercakap soal-soal orang kaya yang melampau, yang tidak peduli rakyat yang lain, bukan bahasa baru bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah kumandangkan bahasa itu sejak daripada universiti lagi. Ya. Dan kata-katanya itu diterjemahkan dengan tindakan. Bila berlaku demonstrasi
baling dan sek terutama pada waktu itu, harga getah yang begitu rendah menyebabkan berlaku kemiskinan yang amat sangat di daerah Pandalaman Kedah. Penduduk di situ mengadakan tunjuk perasaan, termasuklah menaikkan tiang bendera digantikan dengan pisang putih lah. Dinaikkan bendera di situ, tanda mereka berada dalam keadaan yang amat susah. Di Kuala Lumpur, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi pemimpin pelajar dan pemimpin beliau waktu itu menggerakkan kami lah para pelajar waktu itu turun ke jalan raya berdemonstrasi bersimpati dengan apa yang berlaku kepada penduduk di Baling dan Sek. Demonstrasi besar-besaran dan untuk meredakan keadaan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan pelajar ditangkap di bawah ISA. Dan disitulah artinya Perdana Menteri yang ke-10 sekarang ini ditahan di bawah ISA kerana membela rakyat termiskin. Ini rekod yang perlu diketahui oleh anak-anak muda di hadapan saya ini. Dia bukan berdemonstrasi dengan isu-isu yang lain, tapi isu kemiskinan rakyat. Sebab itu ucapan beliau sampailah jadi Perdana Menteri tak pernah lekang daripada bibirnya soal membela orang yang termiskin, termasuklah para petani, nelayan, penoreh getah. Ucapannya semasa menjadi kerajaan dan semasa menjadi pembangkang. Beliau pernah menjadi anggota kerajaan daripada tahun 82 sehinggalah ke tahun 98. Dan kembali menjadi pembangkang sehingga pada tahun 2018. Kemudian bersama dengan berada dalam pemerintah walaupun tidak menjadi menteri sehingga tahun 2022. Dan 2022 ditabal menjadi Perdana Menteri. Lengok gaya bahasanya, hadaf yang ditujunya tidak berubah. Iaitu sentiasa bercakap soal rakyat miskin, orang kaya yang membolot harta, yang kaya bertambah kaya, dan sekarang ni popular lagi perkataannya golongan maha kaya. Yang dia menyebut golongan maha kaya ini perlu ingat mereka menjadi kaya dan maha kaya itu kerana berada dalam negara Malaysia yang aman dan tentram. Di antaranya mereka menjadi kaya maha kaya itu hasil mahsul daripada Malaysia ini dan juga daripada rakyat yang bekerja kuat di Malaysia ini. Itu diingati selalu oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang menarik Muhammad tadi yang selalu diingatkan kepada rakyat bahawa yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa kedana. Yang ingin ditunjukkan ini maknanya wujud satu jarak yang sangat jauh di antara orang yang kaya dan yang miskin. Mungkin Datuk Nur Azmi boleh jelaskan antara perkara yang menjadi tumpuan keutamaan Perdana Menteri selepas saja beliau menganggap sumpah itu adalah ikhtiar untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Jadi sepanjang tahun sehingga Disember 2023, apakah Kementerian Ekonomi yang diamanahkan untuk memastikan tiada lagi kemiskinan tegar ini berjaya dalam agenda ini, dan bagaimana pula tahun 2024 ini? Apakah lagi ikhtiar ini akan diteruskan misalnya ke arah menoktahkan pula kemiskinan? Jadi kemiskinan tegar, ini pula kemiskinan. Jadi pandangan Datuk Azmi. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Saya masih ingat ada beberapa kata-kata panduan yang dilafazkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan memetik kata-kata puitis dari W.S. Rendra yang menyatakan bahawa perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Dan apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih tampuk pemerintahan negara kita, salah satu perkara yang dinyatakan
secara umum adalah usaha yang ingin beliau lakukan adalah menoktahkan kemiskinan di negara kita ini. Tentunya di peringkat perkhidmatan awam melihat itu sebagai satu gagasan yang sangat besar. Tetapi kalau kita lihat, ini adalah perjuangan dan juga pelaksanaan kata-kata untuk menoktahkan kemiskinan itu, kita perlu laksanakan. Apakah usaha untuk membasmi kemiskinan ataupun menoktahkan kemiskinan itu adalah hanya di pundak Kementerian Ekonomi? Tidak. Ianya adalah tanggungjawab yang dilaksanakan secara bersama di Kementerian Ekonomi, di Kementerian Pertanian dan Makanan, dan seluruh kementerian-kementerian yang lain. Dan kalau kita lihat hasil daripada usaha yang dibuat secara kolektif di kalangan semua kementerian dan juga diterajui sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam hal ini, kita dapati bahawa kajian yang telah dibuat, survey yang telah dibuat oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan berlaku penurunan yang sangat membanggakan dalam hal isu menoktahkan kemiskinan tegar. Kita tahu bahawa berdasarkan kepada survey berkenaan ataupun kajian yang telah dibuat itu, kemiskinan tegar pada 2023 itu dapat diturunkan kepada tinggal 18,000. Apakah angka itu menunjukkan kita gagal untuk menoktahkan kemiskinan? Pada perspektif saya, ianya satu kejayaan, kerana kalau kita lihat usaha untuk membasmi kemiskinan tegar ini adalah usaha-usaha yang dinamik dan dia perlu dibuat dari hari ke hari, dari masa ke semasa dan dari tahun ke tahun. Dan sebab itu pada tahun 2024 ini usaha untuk terus membuat usaha-usaha pembasmian kemiskinan tegar harus dijalankan kerana dia dinamik. Satu. Keduanya, kita juga tidak dapat menolak satu realiti bahawa terdapat suatu golongan yang memang perlu bantuan sepenuhnya daripada kerajaan. Contohnya, golongan yang kurang upaya. Orang-orang yang telah pun berumur dan tidak mempunyai orang yang boleh membiayai anak-anak. Dan mungkin ada golongan yang telah pun berusia, tidak ada anak. Mereka ini dalam keadaan kemiskinan dan ianya perlu dibantu setiap hari dan juga setiap tahun. Jadi inilah bentuk yang ada pada kita pada ketika ini, dan kita yakin bahawa usaha ke arah itu akan diteruskan. Bukan hanya oleh Kementerian Ekonomi, bukan hanya oleh Kementerian Pertanian, tetapi keseluruhan jentera kerajaan akan sentiasa berada di hadapan di dalam usaha-usaha menoktahkan kemiskinan yang berlaku di negara kita Malaysia yang tercinta ini, Datuk Seri. Baik, terima kasih Tok. Memang kita salute lah dengan usaha semua pihak, dan tentunya yang menjadi terajunya adalah Kementerian Ekonomi, dan saya yakin selepas ini usaha ini akan diteruskan lagi agar di dalam negara kita rakyat akan terus diberikan nikmat kesejahteraan sesuai dengan prinsip kedua dalam Malaysia Madani. Tok Seri Muhammad, 2023 kita lihat ada pelbagai cabaran yang dilalui oleh kementerian. Antara yang saya ingat tu adalah tentang beras putih tempatan, yang kita lihat kementerian bersungguh-sungguh dan banyak serangan-serangan daripada netizen, rakyat dan sebagainya. Mungkin saya minta nanti Abang Mat ulas tentang perkara ini, tetapi saya nak nyatakan di sini, kerajaan India telah pun melarang ekspor bawang hingga Mac 2024 bagi mengatasi inflasi makanan dan mengekalkan harga bawang yang kompetitif di peringkat domestik. Jadi bagaimana Kementerian Datuk Seri Abang Mat mengatasi isu kekurangan bekalan bawang ni, sebab kita akan ada sambutan Tahun Baru Cina, kemudian bulan Ramadan dan seterusnya hari raya dan sebagainya. Jadi supaya rakyat dapat buat persiapan tentang apakah kemungkinan
perkara ini akan kita lalui macam mana kita lalui kekurangan beras putih tempatan Babu ini? Nak jawab beras dulu ke bawang dulu ke? Dua-dua boleh. Beras dulu lah. Masalah makanan dan pemakanan, dia akan tetap ada masalah hingga hari kiamat. Ya. Sebab ianya bergantung dalam keadaan berbagai faktor. Tugas kita ialah menjamin supaya makanan itu ada. Ya. Kita lihat dalam kita baca Quran, surah Nabi Yusuf, surah Toha, menceritakan bagaimana di bawah mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu 7 tahun kemarau, 7 tahun dalam subur, dan bagaimana berlaku krisis makanan pada waktu itu. Sehingga keluarga Nabi Ishak dikatakan mereka tu di sebelah Jordan bergerak ke Mesir untuk meminta bantuan gandum. Artinya ada krisis makanan pada waktu itu. Zaman Umar Al-Khattab, khalifah yang kedua. Umar Al-Khattab seorang yang amat tegas dalam pelaksanaan syariat menurut sejarah. Tapi dia tangguh hukuman hudud, di mana mencuri potong tangan. Karena pada waktu itu dikatakan berlaku kemarau dan kekurangan makanan. Maka barangkali kecurian menjadi-jadi, maka beliau menangguhkan hukuman yang keras itu. Kalau kita dalam perang Jepun yang mak bapak kita cerita kepada kita, bagaimana penduduk Melaya waktu itu terpaksa makan ubi kayu atau ubi-ubi yang lain untuk menggantikan nasi. Artinya krisis makanan ini dia datang dan pergi. Cuma kita kena cari jalan persediaan. Kita di Malaysia ini memang tanahnya agak subur. Kenapa beras kita tak cukup? Di antaranya kerana buat apa kita nak usahakan menanam padi begitu banyak sedangkan kita import beras harganya tak jauh daripada harga tempatan. Kalau harga lokal kita beras tempatan RM26 10 kilo, beras import barangkali RM32-33 tidak jauh harganya. Dan trend masyarakat kita dia suka barang import. Kalau baju pun yang jenama import, Hebot itu dia memang sedap lah. Apa macam-macam Ralph Lauren baju apa ni. Kalau minyak wangi itu dia tentulah suka yang jenama yang hebat-hebat. Kalau beg tangan tu barangkali Birkin, Hermes. Itu dah jadi satu kesukaan yang import tu kononnya berkualiti. Tapi bila harga beras import naik melambung akibat daripada kerajaan India menyekat beras putih untuk dijual ke luar negara, menyebabkan harga berimport naik melambung. Daripada RM32-33 pergi kepada RM40-45. Maka barulah rakyat mencari beras murah, bukan beras tempatan. Dia cari yang beras murah. Beras murah itu ialah beras tempatan lah, iaitu RM26 untuk 10 kilo. Dan sekarang kita kena fikir secara bersungguh, saya serius. Dan Perdana Menteri amat menekankan soal ini, soal keterjaminan makanan ni. Kita kena meletakkan katalah 10 tahun lagi, semua negara stop ekspor beras ke Malaysia. Apa nak jadi? Sebab itulah saya dan seluruh pegawai dan kerajaan sekarang mengambil perhatian serius hal mencukupkan beras di negara kita ini. Dan saya turun ke bawah bincang dan lihat. Di antaranya saya tengok kita keluaran beras kita dalam 65% lebih kurang. Perlu 35% lagi. Jadi boleh tak kita capai? Boleh. Saya tinjau, saya lihat bersama dengan pegawai-pegawai yang lain, kementerian yang lain. Saya lihat padi yang paling tinggi hasilnya di Sekincan, di Bumbung 5 dan beberapa tempat di Perak. Kita tengok apa kejayaan mereka. Jadi kita bawa cara mereka terlibat dalam hal padi ini. Kita bawa alai Sekincan itu ke Kedah. Kita cuba. Selalunya mereka memperolehi 6 tan untuk 1 hektar.
Alas Kincan mereka dapat sampai 11 tan. Kita bawa juga ke Terengganu. Ke Terengganu di Besut, mereka selalu dalam lengkungan 4 tan, boleh capai 7 tan. Dan sekarang negeri-negeri yang lain bekerjasama, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, menawarkan ataupun bersedia untuk memberi tanah mereka untuk dijadikan tanaman padi ini. Ini menandakan bahawa kita kena lihat perkara ini cemas untuk masa yang akan datang. Supaya kita kena bersedia, supaya kalau apa-apa berlaku, kita ada beras tempatan yang cukup. Kalau kita cukup capai SSR 100% atau 90% lebih, kita hanya import beras luar ini beras untuk orang-orang yang mampu. Orang-orang biasa boleh cukup dengan beras tempatan ini. Bila berlaku kekurangan yang mendadak baru-baru ini, kira-kira 3 bulan yang lalu, berlaku panic buying. Sebenarnya krisis beras kita ni paling teruk 2014. Tapi waktu itu tak ada TikTok. Jadi yang tahu itu peringkat kementerian dan pegawai tinggi saja. Dan sehingga Datuk Mustafa Mohamad terbang ke Thailand untuk mendapatkan beras di antara G2G. Tapi sekarang bila berlaku India stop beras putih mereka itu untuk diekspor ke Malaysia, TikTok bermain. Mereka kata 2 bulan lagi tak ada beras. Jadi menyebabkan orang ramai panik, dan selalunya kalaulah satu keluarga itu hanya perlu 2 kampit beras, dia beli 4. Ada yang beli 5. Bila kita jual beras ini Agro Madani, kita jual di pasar di Pokok Senar, Kedah, Pulau Pinang. Kita lihat ada yang makcik anak 2, tapi dia beli 4 kampit beras. Kita tanya kenapa beli 4? Mereka kata 2 bulan lagi tak ada beras. Jadi bila pembelian sebegitu berlaku kekurangan yang mendadak. Dan kita terpaksa mengambil langkah-langkah lah. Langkah-langkah intervensi yang dibuat dengan cara pihak pengilang. Kita minta keluarkan beras putih tempatan dengan lebih banyak. Kontrak-kontrak kerajaan seperti pihak polis, tentera, hospital, asrama sekolah, gunalah beras import supaya beras tempatan ini dapat kita lambakkan ke dalam market. Jadi itu yang kita ambil langkah-langkah, dan alhamdulillah sekarang bukan sudah selesai semua. Reda keadaan itu, baru reda keadaan itu. Dan kita juga berunding duta India datang sendiri ke pejabat KPKM dan kita berbincang dengan beliau, dan dalam masa 2 minggu saja mereka meluluskan untuk menjual semula 170,000 tan kepada Malaysia. Jadi ini langkah itu menjadikan beras itu sekarang reda. Bila beras dah reda, ayam pun dah reda, datang pula bawang. Sebab tu saya kata masalah ini dia akan boleh berhenti begitu. India juga mengumumkan dia nak stop ekspor bawang bulan 3 yang akan datang. Memang bawang yang disukai oleh rakyat Malaysia ialah bawang daripada India. Maka kita mengambil langkah, di antaranya kita kena menambahkan import bawang kita daripada Pakistan, China dan lain-lain negara. Itu yang kita kata langkah-langkah yang diambil. Tapi saya yakin cemasnya kurang bawang ini tidaklah secemas kurangnya beras. Karena beras ini ruji utama. Bawang ini memanglah kalau kita tengok pekerja-pekerja Bangla bila pergi shopping di Pasar Malam, dia tanggung balik itu ialah bawang. Mereka beli bukan sekilo 2, seguni kecil tu. Sebab mereka memang makan bawang kuat. Sebab bawang ni katanya dia anti penyakit ni antibiotiknya tinggi. Sebab itu barangkali mereka jarang guna penyakit kot. Dan mereka kerja kuat dan sebagainya. Jadi memanglah kalau di India di sebelah sana itu, kalau bawang tak cukup berlaku demonstrasi. Kita di sini insyaAllah bawang insyaAllah akan ada, dan kita akan cubalah mendapatkan di lain-lain negara.
Walaupun mereka lihat tak sama macam bawang India, tapi saya yakinlah bawang adalah bawang. Ada rasa bawang. Kita juga cuba melalui Mardi. Ya. Supaya benih dikaji, dibuat supaya diedarkan benih itu dengan segera. Cuma di Malaysia ni hujannya lebat. Kalau tersalah urus, dia hanya naik daun bawang. Bawangnya tidak menjadi. Jadi daun bawang penuh di pasaran. Tapi bawangnya itu kena ada teknologi dan cara tanam dan waktu dan sebagainya. Itu Mardi sedang berusaha keras untuk memasarkan benih bawang yang mereka temui sekarang ini. Ya. Terima kasih. Ya, bukan mudah Abang Mat mengurus satu kementerian yang sangat penting ini, dan insya-Allah sebelum kata-kata Abang Mat tadi, bawang tetap bawang. Mudah-mudahan kita akan dapat menyelesaikan, mengatasi perkara ini. Kita akan teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Saya nanti nak tanya Datuk Azmi, selain daripada isu kemiskinan, menoktakan kemiskinan Tegar itu, ada satu ikhtiar yang sedang diusahakan oleh Kementerian Ekonomi sekarang, iaitu tentang gaji progresif. Ini ramai rakyat nak tahu ni bagaimana rupa bentuk gaji progresif ni, adakah meningkat naik ke atau sebagainya. Dan saya tengok menteri ada posting mengenai lantai dan meningkatkan lantai rakyat, dan ini saya percaya akan diulaskan nanti. Tapi sebelum itu kita akan berhenti seketika dan sama-sama menikmati kumpulan The Mezzo. Baik, kita kembali pada soalan yang saya tanyakan tadi kepada Datuk Nur Azmi, iaitu berkaitan tentang ikhtiar Kementerian Ekonomi memperkenalkan dasar gaji yang progresif. Ada segelintir pihak yang melihat usaha ini boleh berjaya ke, ataupun sekadar kita bercakap saja, tidak ada plan dan sebagainya, kerana dari segi upah itu secara relatifnya sangat nampak tidak ada peningkatan. Sekarang ni pula ada kebanjiran pekerja asing. Jadi bagaimana Kementerian Ekonomi melihat perkara ini dari segi memastikan dasar gaji yang progresif ini berjaya dan akan memberi kenikmatan kepada rakyat? Dasar gaji progresif ini adalah satu kaedah yang dirangka bagi menyelesaikan salah satu trilema dalam ekonomi negara. Baik. Trilema dalam ekonomi negara, kita kena akui kita ada trilema ini. Salah satu perkara dalam trilema ini adalah berkaitan dengan pendapatan rakyat. Ya. Satu perkara yang ini adalah pendapatan rakyat. Pada ketika ini kita tahu bahawa dalam soal pendapatan rakyat, berbanding dengan kos sara hidup, terdapat jurang. Dan di pihak kerajaan selama ini telah pun berusaha untuk memastikan kos sara hidup itu dikekang supaya tidak tinggi. Macam yang Abang Mat nyatakan tadi, beberapa barangan utama, makanan utama kita beras, itu pun kita import. Apabila kita import, ada kos. Berdasarkan kepada kos-kos ini, harga tinggi. Tetapi kita sudah pun meletakkan harga-harga ceiling kepada barangan kawalan. Jadi kerajaan perlu memberikan subsidi-subsidi untuk tujuan mengekang kos. Subsidi itu besar yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, kerajaan tentunya pada ketika ini meneruskan perkara-perkara berkaitan dengan subsidi ini tadi. Tetapi yang utamanya adalah bagaimana di peringkat sebelah permintaan ataupun sebelah demand ini, iaitu pendapatan ini dapat ditingkatkan. Jadi kita melihat perkara ini, penyelesaiannya adalah perlu memberikan usaha untuk peningkatan pendapatan.
Itu satu perkara. Yang keduanya, dalam hal pekerjaan, kita tahu bahawa 94% daripada ekonomi negara kita ini dikuasai oleh PMKS. Perniagaan kecil dan sederhana. PMKS ini 94%, yang mana ianya dikategorikan sebagai perusahaan-perusahaan atau perniagaan-perniagaan kecil yang mempunyai pekerja di bawah daripada 10 orang. Ya. Dan mereka ini, PMKS ini, jumlah dia besar, 94%. Tetapi mereka tidak dapat nak meningkatkan pendapatan kepada yang lebih tinggi, dan kemudiannya nak memberikan gaji yang tinggi atau besar kepada rakyat secara keseluruhannya. Ya. Manakala dalam ekonomi kita juga ada dipanggil MNC ataupun syarikat-syarikat dari luar negara yang berniaga dekat sini dan memberikan pendapatan yang tinggi kepada pekerja-pekerja mereka. Jadi usaha-usaha yang telah pun kita buat ini di peringkat PMKS, apabila terdapat peluang untuk mereka meningkatkan diri mereka untuk mendapat gaji yang lebih tinggi, mereka melompat kepada syarikat-syarikat yang lebih besar. Ya. Dengan di peringkat PMKS menyediakan latihan-latihan. Ya. Dan kemudiannya apabila mereka tidak ada peningkatan dalam gaji mereka dan ada peluang untuk naik ke tempat lain, ke syarikat-syarikat yang lebih besar atau ke luar negara, maka berlaku kelompongan dalam PMKS. Ya. Jadi terdapat, kita panggil distortion dalam isu pekerjaan ini. Kerana di peringkat PMKS tak dapat meningkatkan pendapatan dan pekerja mereka pula setelah ada kemahiran mereka akan pergi ke tempat yang lain. Jadi perkara ini harus ditelitikan, dan usaha yang dibuat melalui dasar gaji progresif ini adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan, terutamanya di PMKS yang mengandungi 94% dalam hal ekonomi ini. Dan kalau kita lihat pada 30 hari bulan 11, dasar gaji progresif telah pun dibawa ke kertas putih berkaitan dengan dasar gaji progresif, telah pun dibentangkan di Dewan Rakyat, diluluskan. Kemudiannya pada 14 Disember yang lepas, sekali lagi dasar gaji progresif dibentangkan di Dewan Negara. Ianya juga telah diluluskan sebulat suara oleh semua. Jadi berdasarkan kepada perkara tersebut, apakah dasar yang kita bentangkan ataupun kita cuba laksanakan itu satu retorik? Ianya tidak. Ianya suatu kenyataan yang akan dilaksanakan. Cuma di dalam hal pelaksanaannya, Sri, kita perlu berhati-hati. Sebab itu dalam rancangan Kementerian Ekonomi, kita perlu membuat pilot project terlebih dahulu, yang mana kita katakan projek rintis yang mengandungi kita akan laksanakan mulai pada bulan Jun 2024. Kita akan laksanakan projek rintis dasar gaji progresif yang akan diperkenalkan secara sukarela kepada 1,000 syarikat di negara kita. Syarikat PMKS di negara kita. Dan kemudiannya dalam tempoh 3 ataupun 4 bulan projek rintis itu, kita akan melihat, mengkaji semula apakah penambahbaikan yang perlu dibuat, dan kemudiannya nanti setelah kita akaskan pelaksanaan dasar gaji progresif itu, ianya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Itu perancangan yang akan dibuat. Kita tidak boleh terburu-buru di dalam hal ini kerana ada banyak perkara yang perlu dirungkaikan dari segi perundangannya, dari segi kaedahnya, kerana ianya adalah satu perkara yang dilaksanakan secara sukarela kepada semua PMKS ini. Dan insya-Allah ianya adalah sesuatu yang akan dapat kita jayakan secara bersama, Tuan Sri. Jadi kita dah ada kertas putih, rancangnya bulan Jun 2024, dan selepas itu 2025 akan
pastikan gaji Dilaksanakan. progresif ini berjalan. Dilaksanakan. Untuk rakyat, kita berhenti seketika, kita tengok VT. Apa kata rakyat di luar sana? Nama saya Marina bang. Nama abang apa? Abang kenalkan nama dan juga daripada mana? Saya Roy Ruzaini daripada KL, asal KL. So saya basking kat sini. Okey, memang anak jati KL lah. Okey. Bang, saya nak tanya sikit lah. Abang kenal tak siapa Abang Mat? Mat siapa? Kalau barang keperluan tu macam barang-barang dapur lah. Minyak, ada gula pun susah cari sekarang. Saya tak tahu lah dia punya proses macam mana. Kadang-kadang ada yang apa sebahagian apa kilang ke apa ke dorang sekat ke untuk dapatkan apa saya tak tahu. Itulah kadang-kadang kat kedai runcit pun susah dapat lah. Okey, selalu telur, minyak selalu tak dapat, susah nak dapat. Imadani. You dapat tak Imadani? No, it's still processing but it takes like quite a lot of time. Dapat lah baru-baru ni. Proses dia senang ke, susah ke, leceh ke? Proses dia senang je sebenarnya tapi sebabkan terlalu ramai saya hari tu apply pagi dalam pukul 11 macam tu dah dapat dah masuk dah. So tak ada masalah lah. Laju, ada yang dapat 2-3 hari baru dapat kan? Ada juga yang lambat, ada yang komplain hari ni apply besok baru dapat macam tu. Ada lah. Maksudnya agak susah lah sebab dapatnya dalam lambat macam tu. Lambat berapa lambat tu? Saya dapat mungkin dalam 2-3 hari macam tu baru dapat. Okey, komen I kalau diorang nak bagi bantuan kewangan. Okey, contoh kalau Ibelia Rahmah tu tak kisahlah untuk student, diorang kena classify. Diorang kena classify. Kalau nak bagi bantuan kewangan tu, diorang kena bagi kat umur berapa, daripada berapa ke berapa. Sama juga dengan Imadani ni. Saya rasa Imadani ni ramai sangat orang apply dan diorang mostly tak dapat. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Orang akan fikir benda tu scam. Dia bagus lah untuk yang orang betul-betul memerlukan kan. Sepatutnya dia kena bagi banyak lagi lah kan. Kalau dapat baik pulih untuk kewangan masyarakat kita, lagi baik lah sebenarnya. Kewangan macam gaji minima semua tu kan? Sepatutnya kita kena cek balik lah gaji-gaji orang yang berpendapatan rendah kan. Bagi saya better but need improve lah sebab kita tengok zaman sekarang pun barang-barang semua dah up price kan. Dah mahal. Makan pun seorang pun minimum dalam satu hari RM30 kan. So 100 tu agak macam kurang value lah untuk zaman sekarang lah. Memandangkan kalau gaji naik, harga pun naik, it's quite difficult untuk teruskan hidup dengan keadaan macam tu, dengan ekonomi yang makin merundum macam tu. So basically kebanyakan bantuan kewangan diorang bagi dari segi online. So untuk orang tua yang tak tahu sangat online ni, so dia akan jadi susah. It's been like 1.5 week already. Oh, that's too long. That's very long. Okay, it's okay. You ada komen tak tentang bantuan kewangan kerajaan kepada rakyat Malaysia macam Ibelia kepada student, Imadani atau bantuan petani-petani? Not particular but just make the process faster lah. Make the process faster. Come on. Okay, thank you so much. Baik, Bapak, Ya. ada komen? Ada komen tadi tentang suara-suara anak madani di luar sana? Itu komen tu biasa. Kalau semua orang berpuas hati, maka kerajaan itu tidak berfungsi. Ya. Kalau ada yang puas hati, ada yang tak puas hati, itu ada keadilan di situ. Ya. Mana boleh kita nak bagi orang semua tak puas hati? Ya. Mana boleh bagi semua orang tidak berpuas hati atau puas hati? Ya. Yang pentingnya kita dengar rungutan anak muda dan pihak pemerintah kena mencari jalan bagaimana untuk mengatasi apa yang di rungutan itu. Ya. Ada rungutan itu kita kata boleh diselesaikan, ditolong oleh kerajaan. Ada rungutan itu perlu diselesaikan oleh individu itu sendiri. Ya. Jadi dua ini mesti digabungkan untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Ya, kerajaan akan terus mencari jalan untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan rakyat. Tadi ada disebut berkaitan dengan Kementerian Ekonomi tadi.
Datuk. Tapi e-Madani ini bukan bawah Kementerian Ekonomi kan? Tapi bagaimana? Ada maklumat kan? Tentang ada katanya lambat? Proses berkenaan, kalau kita lihat dari segi ada yang cepat, ada yang sedikit kelewatan, kerana ia memerlukan semakan, walaupun semakan itu tidak dibuat secara di atas kaunter, namun demikian dari segi sistemnya, kadang-kadang kelewatan itu diakibatkan oleh maklumat yang tidak lengkap ataupun tidak tepat, maka ia memerlukan sedikit masa. Kalau tadi kita lihat ada sebahagian yang 2 jam kemudian dia dah boleh perolehi bantuan yang diberikan. Itu bermaksud bahawa maklumat yang diberikan tu tepat dan lengkap. Itu respon kita berkaitan dengan perkara ini, dan tentunya rungutan-rungutan ini kita akan dengari dengan teliti dan bagaimana untuk memperbaiki, penambahbaikan kepada perkara-perkara bantuan-bantuan yang akan disampaikan oleh pihak kerajaan. Dan saya yakin bahawa akan ada lagi bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh kerajaan kepada pihak rakyat, dan penambahbaikan ataupun tinjauan-tinjauan sedemikian rupa penting kepada kerajaan untuk mendapatkan maklum balas, dan yang paling utama adalah daripada maklum balas itu kita perbaiki bersama. Ya. Baik, saya nampak kontrol seorang-seorang ni kena tanya juga pada Cik Marina. Baik. Kalau ada soalan-soalan panas untuk ahli-ahli panel kita. Tak panas mana kot. Terima kasih Datuk Seri. Kita dah dengar tentang isu barangan keperluan asas, beras, ayam, bawang. Kita dah dengar tentang isu gaji progresif. Sekarang saya nak sentuh sikit tentang isu kanak-kanak dan wanita yang ditekankan dalam 12 Malaysian Plan. Diorang ada cakap tentang ekonomi ihsan, care ekonomi untuk sokong produktiviti para wanita di dalam ekonomi, di dalam sektor ekonomi. Apa strategi dan langkah daripada pihak Kementerian Ekonomi untuk meletakkan kefahaman dan kepentingan nilai penjagaan kanak-kanak dan wanita di mata masyarakat? Sebab kita pun tahu masyarakat selalu rasa isu wanita dan kanak-kanak ni sering diketepikan. So apa langkah untuk kita letak untuk Kementerian Ekonomi letak kefahaman itu? Terima kasih Saudari Marina atas pertanyaan itu, dan kita yakin bahawa pertanyaan itu adalah pertanyaan penting kepada negara kita, bukan kerana ianya ditanyakan oleh Saudari Marina. Dianya mewakili daripada lebih daripada 50% petu rakyat negara kita, iaitu kaum wanita. Memang benar di dalam rancangan Malaysia yang ke-12, buku yang telah pun digubal di peringkat negara dan kemudian diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara, telah menyatakan bahawa isu berkaitan dengan care ekonomi ini menjadi satu keutamaan, di mana kita mahu supaya wanita kembali bekerja, kembali ke pasaran kerja. Pada ketika ini kita meletakkan target untuk wanita kembali ke pasaran kerja di negara kita ini pada kadar 70 hingga 80%. Pada ketika ini sangat rendah. Ianya adalah diakibatkan oleh apabila wanita itu berumah tangga. Kita dapati bahawa sebahagiannya mengundurkan diri daripada pasaran kerja. Kenapa mereka mengundurkan diri? Alasan utama yang diberikan adalah untuk menjaga anak-anak. Dan kita melihat ini satu peluang untuk kita perbaiki bagaimana usaha-usaha untuk membolehkan wanita ini kembali kepada pasaran kerja dan anak-anak mereka terbela. Sebab itu dalam hal ini Kementerian Wanita telah menggariskan bagaimana untuk memastikan wanita dapat kekal di pasaran kerja dan kemudiannya yang sebelum ini mengundurkan diri dapat kembali. Kalau kita lihat usaha-usaha yang telah pun dibuat oleh kerajaan dalam hal ini adalah untuk menyediakan tempat penyusuan anak, menyediakan tempat taska ataupun tadika kepada
anak-anak ni bagi membolehkan mereka boleh membawa anak-anak ke berhampiran dengan tempat kerja. Dalam masa yang sama juga kalau kita lihat ada beberapa insentif yang diberikan kepada para wanita ini bagi membolehkan anak-anak mereka terbela, terjaga dari segi kesihatan, dari segi pendidikan untuk membolehkan mereka selesa untuk terus berada dalam pasaran kerja. Ini yang sedang kita lakukan bagi membolehkan kita mencapai target penglibatan wanita dalam pasaran kerja di negara kita. Baik, terima kasih Datuk atas penjelasan. Datuk Sri, Ya. Datuk Sri dah tanya soalan, saya pun dah tanya soalan. Kita buka kepada tetamu kita untuk bertanya soalan kepada panel. Okey tak? Silakan. Okey. Ada yang nak bertanya soalan ke kepada panel kita? Boleh ke depan dan perkenalkan nama. Nak tanya ke? Ada. Perkenalkan nama dan soalan nak dituju kepada siapa? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Ashura Najiha. Boleh panggil saya Ashura. Soalan saya, terdapat kajian mengatakan tahun 2025 Malaysia akan mengalami kemarau yang bakal menjejaskan tanam-tanaman. Bagaimanakah perancangan kerajaan bagi menjamin makanan staple food cukup dalam negara? Ya, sila Muhammad. 2025 kemarau. Tadi disebut tentang ingatan dalam surah Nabi Yusuf. Ya, itu memang ramalan mengatakan akan berlaku kemarau pada tahun 2025. Dan sekarang ini memang climate change ini, perubahan cuaca ini menjadi satu tajuk perbincangan di seluruh dunia. Sebab itu sekarang ini misalnya kita lihat pada tahun ini apa yang berlaku. Gerak gempa besar berlaku di Morocco. Ya. Sedangkan negeri itu bukan duduk dalam garis gerak gempa yang besar. Ya. Banjir besar berlaku di Libya. Negeri yang padang pasir, kering kontang. Banjir. Tapi banjir begitu besar dan menyebabkan kematian ribuan manusia. Dan tahun lepas, kita lihat negeri Eropah, tambah Kanada dan sebagainya, negeri yang paling panas. Berlaku kebakaran hutan yang cukup dahsyat. Di Eropah juga. Dan di negara Arab pula turunnya salji. Ini climate change ini memang menjadi begitu ketara sekarang ini. Sebab itulah kita kena ikat kerjasama yang baik, terutama sekali di peringkat ASEAN. Misalnya kita dalam mesyuarat Menteri Pertanian dan Perhutanan ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur pada bulan yang lalu, kita berbincang supaya setiap negara itu akan berusaha menampung jika berlaku kekurangan di negara yang lain. Misalnya kalau kita kekurangan beras misalnya, Vietnam, Kampuchia, Thailand akan berusaha mengutamakan menampung kekurangan beras di Malaysia ini. Begitu juga kita hubungan dengan China, dengan Jepun, supaya kalau berlaku kekurangan di negara kita, apa yang ada di negara mereka boleh tampung di sini. Pada masa yang sama, kita juga berusaha untuk mengeluarkan barang-barang ataupun tanaman tempatan yang pihak Mardi sentiasa mengkaji supaya kalau berlaku kemarau, misalnya kekurangan air dan sebagainya, ada tanaman yang boleh disesuaikan. Misalnya kalau berlaku agak kering dan kemarau, barangkali pada tahun itu sesuai dengan tanaman green corn, iaitu jagung bijian yang menjadi makanan utamalah kepada binatang ternakan di Malaysia. Jadi Mardi memainkan peranan yang cukup aktif, termasuk Universiti Pertanian dan institut kajian yang lain, supaya mereka sentiasa mengemukakan pandangan, benih-benih dan sebagainya untuk kesesuaian cuaca. Ini yang sedang dilipat gandakan. Di samping yang saya kata tadi, yang paling utama ialah juga kerjasama di antara negara-negara. Begitu juga saya menyebut baru-baru ini dalam temu bual di televisyen, saya kata Malaysia juga kena menerokai reverse investment. Misalnya kita ambil contoh
soya yang kita import lebih daripada 1 bilion setahun. Ya. Kita tahu tanaman itu tidak sesuai ditanam di Malaysia. Ya. Kajian dibuat tapi tak ada nampak penyesuaiannya lagi. Kenapa kita tidak usah syarikat-syarikat besar seperti Khazanah ke EPF atau sebagainya membuat reverse investment. Kira berlaku apa-apa kekurangan kita boleh ada tanam di negara-negara lain. Kita ambil contoh Singapura, FAO meletakkan keterjaminan makanan nombor 1 di Asia. Sedangkan dia bukan ada tanaman di negerinya itu, pulau itu kecil. Seluruhnya bandar. Tetapi dia membuat reverse investment di beberapa negara yang lain, di tempat yang lain. Oleh itu makanannya terjamin. FAO iaitu Badan United Nations meletakkan Singapura negara yang paling terjamin makanannya. Sedangkan dia bukan ada dikeluarkan di negara itu kecualilah secara kecil-kecilan. Jadi Malaysia pada masa hadapan kena pergi ke arah itu. Sebab masalah kemarau, cuaca dan sebagainya. Jadi kita ada untuk menampung dalam keadaan emergency itu. Inilah ikhtiar kita. Ya, terima kasih Abang Mat di atas jawapan yang pada saya sangat baik dan tentunya saya percaya bukan sekadar Datuk Seri Abang Mat sebagai teraju kementerian tetapi keseluruhan pasukan kerja kementerian itu bekerja bersungguh-sungguh untuk memastikan agar kita dapat memberikan terbaik buat rakyat. Kementerian Ekonomi lah untuk bantu kami ni. Kementerian Ekonomi bantu ya, mesti bantu. Bantu membantu. Tidak boleh kerja in silo. Ya, in tidak silo. boleh kerja bersendirian. Baik, saya fikir tidak menarik kalau kita tidak tanya soalan-soalan politik kepada Datuk Seri Mohamed Sabu yang juga merupakan Presiden Parti Amanah. Kalau Datuk Azmi nak tanya, dia tak boleh, dia bukan pimpinan politik. Tetapi saya nak tanya, Parti Amanah sendiri yang ditubuhkan pada tahun 2015, sudah hampir sedekat berada dalam persada politik. Cabaran yang terbesar ialah dalam kita tengok PRU 14, Pilihan Raya Negeri. Ada cakap-cakap politik yang menyatakan bahawa keberadaan Parti Amanah itu nampaknya tidak mampu lagi menarik sokongan pengundi-pengundi Melayu, pengundi-pengundi anak-anak muda Melayu. Dan dari segi bila mereka buat perbandingan dengan parti Islam, iaitu Parti PAS, nampak belum lagi dapat menandingi. Jadi bagaimana Pak Mat sebagai teraju amanah menyediakan pimpinan ataupun gerak kerja bagi melawan kempen-kempen yang menonjolkanlah isu-isu sentimen, menunggang agama dan sebagainya? Saya akui amanah belum lagi cemerlang dalam menarik terutama sokongan orang-orang Melayu. Kita mengenengahkan falsafah atau perjuangan Islam rahmatan lil alamin. Ya. Perlu diulas, perlu diterangkan, perlu diketahui apa dia Islam rahmatan lil alamin ini. Perjuangan kita mudah kalau kita berdasarkan kaum, kita puji kaum kita angkat kaum kita maki kaum lain. Ini paling mudah. Tak perlu membaca, tak perlu fikir panjang, tak perlu mentelaah. Karena kita condemn kaum lain dan kita angkat kaum kita. Tetapi bila kita dalam perjuangan meletakkan rahmatan lil alamin, kalau kita nak mengangkat kaum kita di sudut apa? Apa kebolehan kita? Sebab itulah dalam Islam diajar kita fastabiqul khairat, iaitu berlomba untuk buat kebaikan. Misalnya kita lihat sekarang, kalaulah kita ambil contoh workshop, baik kereta, baik motor, kaum Cina berjaya. Kenapa orang Melayu tak berjaya? Sepatutnya kita kena cari jalan bersaing. Bagaimana kita nak bagi orang Melayu berjaya? Cara senangnya kita makilah, kita boykot workshop Cina. Tapi apa alternatif kita? Kita tidak berlomba melakukan kebaikan itu. Begitu juga kita lihat sekarang ini. Pertama sekali kita lihat sekarang ini perkembangan restoran. Saya nampak orang-orang Patani. Dulu bila dia datang ke Kedah, dia datang sebelah utara Malaysia lah, dia mengambil upah. Tanam padi, banting padi. Bahkan bila kita bergaduh, bertengkar dengan kawan, kita nak hina. Kita kata, apa ni kamu pakai supaya orang petani?
Artinya mereka susah datang dengan suami isteri, berkeluarga. Kadang-kadang kain pun mereka share, kain batik. Laki pakai kain batik, perempuan pun pakai kain batik. Kadang laki pakai kain pelikat, perempuan pakai kain pelikat. Bila kita nak hentam seseorang, kita sebut kamu ni supaya orang petani. Mereka datang tu sebagai boroh, terutama di sawah padi dan juga menuri getah dan sebagainya. Kemudian kemajuan ekonomi di Thailand tu meningkat. Mereka pun mula pulang tahun 70-an, 80-an. Tahun 2000 kata dia datang semula ke Malaysia. Dia datang kali ini sebagai economic invaders. Buka kedai tom yum. Kedai makan. Daripada Perlis sampai ke Johor sekarang, mereka kuasai. Begitu juga kita lihat kedai mamak ni. Dia berani buka dengan renovation yang harga ratusan ribu. Sebab bagaimana dia servis kepada orang. Terutama sekali di bandar. Kita tahu waktu rehat pukul 1 sampai 2.30. Ataupun pukul 12.30 sampai pukul 2. Ada yang 2 jam dan sejam setengah. Orang yang bekerja ni dia nak makan dengan cepat. Siapa yang boleh serve cepat ni? Mamak. Kadang-kadang kita pergi di meja dia tu, kita duduk 7 orang, kita order. Yang ni teh ais, Milo ais, yang ni korang gula. Dia hantar nanti tepat. Jadi kecekapan mereka bekerja itu dan kedai mereka maju. Kenapa Melayu kita tak boleh bersaing? Jadi kalau kita nak condemn, senanglah. Terutama macam mana tak laku. Mamak tu bubuh seluat dalam tehnya. Itu ke arah kita nak condemn. Ataupun dia bubuh singlet dalam cendol. Itu semua tuduhan-tuduhan untuk merendahkan perniagaan orang lain. Jadi kita nak bersaing. Itu juga bila kita nak bersaing, kita kena kemukakan kualiti. Dan inilah yang kita tahu kalau senang perjuangan ni, kita bercakap hal bina kaum kita, puji kaum kita, hentam kaum lain. Tapi kita kena angkat martabat kaum kita, nak angkat martabat agama kita dengan memperlihatkan apa dia yang terbaik yang dapat dilaksanakan. Saya selalu menyebut dalam ucapan dulu kepada pelajar, kepada anak muda. Misalnya akhlak. Kita kata Al-Quran diturun di Mekah, di Madinah. Dibaca di Malaysia. Dilaksana di Jepun. Artinya sebahagian besar akhlak Islam itu dijalankan di Jepun. Ini yang kita susah nak terjemah benda-benda begini. Kajian dibuat oleh George Washington University. Orang Islam menjadi pensyarahnya itu yang buat kajian. Negara yang paling berakhlak Islam dalam dunia, nombor 1 dapat New Zealand. Nombor 2, 3, 4, 5 semua negara Skandinavia. Kenapa? Mereka anti rasuah, mereka jaga kebersihan, menjaga waktu, rajin, ketepatan masa, dan mereka menepati itu yang Islam tak. Jadi kita nak berjuang, nak mengenengahkan perkara ini memang sukar. Tapi yang senangnya kita boleh maki kaum lain, kita hentam kaum lain, maka dia lebih mudah untuk mendapat sokongan sementara. Tapi kita tak ke mana kalau kita berjuang ke arah itu. Sebab itu saya yakin Parti Amanah ini dia mengambil masa kerana kita kena tonjolkan Islamic behavior di samping mempertahankan Islamic jurisprudence, fiqh dan sebagainya. Ini yang kita nak ketengahkan. Tapi ianya lambat mendapat sokongan, saya akui. Kalau nak segera, kita mengisu perkauman. Mudah. Ya, terima kasih Tuan Muhammad. Saya sebenarnya banyak lagi nak tanya soalan politik tapi masa ni sangat-sangat mencemburu kita. InsyaAllah mungkin dalam Suara Anak Madani yang lain kita panggil 1 jam setengah lah. Sama-sama dengan Muhammad tanya tentang soal politik saja. Bagi soal politik macam buang itik dalam sungai lah kepada saya. Langsung tu Dato' Nur Azmi ya. Bukan soal politik ya. Tapi ini cakap-cakap lah. Ini kritik-kritik di media sosial ya. Yang agak cynical ataupun critical dengan inisiatif pendapatan rakyat IPR inisiatif pendapatan rakyat seperti mesin layan diri ya yang dilihat bukan sebagai satu solusi yang sebenar untuk membantu meningkatkan pendapatan dan juga perniagaan rakyat. Jadi bagaimana Kementerian melihat perkara ini? Apakah persepsi ini benar? Ataupun kita susah nak jelaskan kepada rakyat naratif ini ataupun penceritaan ini untuk menerangkan IPR ini dengan begitu tuntas dan tepatlah
kepada sasaran kita iaitu rakyat. Di Kementerian Ekonomi menghargai perkara yang dibangkitkan. Memang ada suara-suara itu dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi. Cuma dalam hal ini kita perlu cuba kita tanyakan kepada yang hadir pada hari ini, anak-anak muda, untuk mereka memulakan perniagaan. Ianya suatu keperluan kos yang tinggi yang perlu disediakan oleh mereka untuk mereka memulakan perniagaan. Sama ada ianya suatu perniagaan runcit atau perniagaan makanan, ianya memerlukan kos yang tinggi dan anak-anak muda tidak mampu tanpa ada bantuan yang besar untuk mereka memulakan perniagaan. Mengapa kita memilih vending machine? Untuk tujuan membantu golongan yang kurang berkemampuan ini. Kita lihat bahawa future pada masa akan datang, ataupun kita tidak perlu melihat terlalu jauh sangat. Kita melihat di Jepun. Vending machine adalah suatu yang menjadi budaya kepada masyarakat mereka untuk mendapatkan barangan-barangan. Sama ada barangan makanan yang telah pun siap dimasak atau barangan perishable, sayur ataupun barangan-barangan dalam tin ataupun jenis-jenis ramen mudah dibuat melalui vending machine itu tadi. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat bahawa kos untuk memasuki perniagaan dengan menggunakan vending machine ni sangat rendah. Di peringkat kerajaan pada ketika ini menyediakan vending machine itu secara sewaan sahaja. Apa yang perlu dibuat oleh peserta yang telah pun dipilih itu adalah keupayaan mereka untuk menyediakan makanan bermasak. Kemudian diletakkan di vending machine dan ianya perlu datang membuat semakan apakah yang dijual, yang disediakan bahan-bahan makanan itu telah pun habis dijual, dan sekiranya habis dijual dia perlu refill, masukkan semula ke dalam vending machine itu. Ianya hanya boleh dalam 3 ataupun 2 kali sehari sahaja. Sementara mungkin orang ini atau peserta ini boleh duduk di rumah menjaga anak, ataupun kalau dia ada kerja yang lain, dia boleh buat kerja-kerja yang lain. Jadi dalam masa dia membuat aktiviti-aktiviti yang lain itu, mereka mendapat pendapatan hasil daripada jualan berkenaan. Jadi ini konsep yang ingin kita ketengahkan. Dengan menggunakan teknologi, maka ia dapat menjana pendapatan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita lihat, mereka tidak perlu untuk menyewa kedai sampai berbelas ribu sebulan bagi membolehkan mereka memulakan perniagaan. Cukup dengan menyediakan satu vending machine dan ianya boleh menjana pendapatan. Apakah dianya gagal? Beberapa contoh yang ada. Contohnya di peserta kita di UiTM Puncak Alam. Pendapatan yang mereka terima dalam menjual barangan mereka melalui vending machine ini, kita dapati bahawa pendapatan mereka mencecah lebih daripada RM10,000 sebulan. Jadi ini contoh kejayaan yang kita lihat bahawa dengan menggunakan teknologi, kita dapati bahawa vending machine ini adalah mudah untuk kita membantu rakyat untuk meningkatkan ataupun menambah pendapatan mereka. Kos yang perlu dikeluarkan oleh peserta juga rendah, dan perkara-perkara ini memberi kemudahan kepada peserta-peserta dan ada fleksibiliti kepada peserta-peserta. Tidak perlu untuk berpanas ataupun berhujan untuk menjalankan perniagaan-perniagaan berkenaan. Cukup dengan menyediakan bahan makanan, diletakkan dalam vending machine itu, tinggal
untuk beberapa jam dan kemudian membuat semakan. Kalau ianya telah pun terjual, refill balik dan kemudiannya pendapatan dapat dijana oleh mereka. Jadi ianya satu formula yang kelihatannya pada ketika ini telah pun memberi kejayaan kepada ramai peserta yang terlibat. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk yang menjawabnya dengan cukup teratur dan baik. Saya harap ianya akan dapat memberikan pencerahan pada pengkriti-pengkriti yang pada peringkat awal nampak seperti memperlekehkan ikhtiar dan usaha yang pada saya sangat kemas disusun oleh pihak Kementerian Ekonomi. Masa berbaki ini, tahun 2024 ni tahun yang pada saya sangat penting untuk kita meneruskan kerja baik seperti mana yang disebut oleh Datuk Seri Abang Mat tadi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk buat kebaikan. Jadi dalam masa 1 minit, 2 minit, mungkin Abang Mat nak mula dulu untuk tahun 2024 ni, pesan kepada rakyat yang bersama-sama dalam program Suara Anak Madani ni. Saya harapkan bahawa usahlah kita label-melabel, mengutuk kaum ini dan kaum ini, meletakkan satu suasana yang kononnya negeri kita ni akan diperintah oleh China dan sebagainya. Sedangkan asas ataupun kekuatan angka-angka tidak diberi. Ya. Kita tahu sekarang ini kalau kita balik ke kampung, saya contoh, saya tanya kawan saya, cucu kamu berapa? 20. Orang ni cucunya 19. Artinya orang Melayu ni beranak banyak. Orang-orang Tionghoa ni, kita tengok sekarang ni tambah yang profesional dan sebagainya. Ya. Mereka anak 1 atau 2 dan persentage pengundi sebenarnya mereka menurun. Tapi dimainkan isu itu, isu perkauman ini begitu ketara sekali. Begitulah isu agama yang melabel dan menjadi satu perkara yang melampau. Ya. Undi parti ini masuk syurga, undi parti ini boleh masuk neraka. Kita kena hentikanlah perbuatan itu. Kerana ianya berbahaya kita main isu-isu seperti ini. Dan sampai meletakkan, kalau misalnya DAP KP Harbi, dia berbahaya sebab kita letak KP Harbi, itu boleh diperangi. Ya. Kita lihat beberapa negara Islam hancur kebelakangan ini. Cuba dihancurkan dengan pahaman-pahaman seperti ini. Iaitu kamu tak bersama dengan kami, kamu infidel. Kamu bukan menganut akidah yang sebenar. Lihat apa yang berlaku di Iraq, di Syria, di Somalia, di Sudan, di Libya. Semua ini sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita. Hasil daripada pandangan yang melampau, melabelkan puak kamu bukan daripada laisa minal Islam lah. Ya. Bukan daripada puak Islam. Ya. Dan akhirnya berlaku pertembungan yang tak berkesudahan. Ya. Sebab itulah kita kena ambil sifat tadi, berlomba membuat kebaikan. Ya. Kalau orang Cina boleh buat, kenapa kita tak boleh? Ya. Kalau orang India boleh buat, kenapa kita tak boleh? Ini yang kita kena usaha berlomba. InsyaAllah semua kaum akan maju dan Malaysia akan lebih berada dalam keadaan harmoni, maju dan juga kerajaan Madani dapat mencapai cita-citanya. Baik. Mereka teruja dengan penggulungan Abang Mat. Datuk Azmi. Saya melihatnya begini. Masa kita kena melihat ke hadapan. Ya. Di hadapan kita adalah suatu yang cerah. Di hadapan kita bukan suatu suasana suram ataupun gelap. Ya. Cerah di hadapan kita ini kerana apa? Yang pertama, dalam hal usaha-usaha kerajaan pada masa 2024 dan seterusnya ini, apa yang akan diberikan tumpuan? Antara dia adalah perkara-perkara berkaitan dengan pendapatan rakyat. Ya. Akan menjadi tumpuan kerajaan. Itu yang pertama. Keduanya, dalam hal pengurusan fiskal negara kita, ini juga akan diperkukuhkan dalam tahun 2024 dan kehadapan. Dan seterusnya juga kita melihat bahawa isu-isu struktural, struktur dalam ekonomi kita, struktur dalam masyarakat kita juga akan diberikan perhatian
kerana banyak langkah yang telah pun dirangka dalam tahun 2023. Seperti mana yang kita bincangkan tadi, dasar gaji progresif itu sudah pun akan menjadi suatu kenyataan. 2024 ini projek rintis akan dilaksanakan di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Isu-isu struktur iaitu berkaitan dengan bekalan makanan telah diterangkan dengan panjang lebar oleh Yang Mohd Menteri sebentar tadi. Jadi sebab itu saya katakan bahawa untuk memandang ke hadapan, percayalah bahawa kehadapan ini adalah sesuatu yang jelas dan terang bahawa kita akan bersama-sama dalam mana saya katakan dari awal tadi, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, maka sekarang ni adalah pelaksanaan kata-kata kita akan menjadi suatu realiti. Terima kasih. Baik. Saudara-saudara anak Madani sekalian, begitulah tadi kita dapat pelbagai jawapan dan terhadap pelbagai persoalan yang sentiasa berlegar di kalangan kita semua, dan saya percaya dalam keterbatasan waktu yang ada ini, kedua-dua tetamu kita telah pun memberikan pandangan yang sangat mendalam, dan saya fikir 2024 ini adalah satu tahun yang sangat penting untuk kesemua pimpinan kerajaan kita, menteri, timbalan menteri, ketua setiausaha kementerian dan sinergi antara kepimpinan kerajaan dan pejabat awam untuk terus berkhidmat dan menyantuni keperluan rakyat di masa-masa yang seterusnya. Saudara-saudari sekalian, kita di penghujung rancangan Suara Anak Madani. Saya akan kebiasaannya kedua-dua panel saya akan tutup dengan nasihat Raja Ali Haji kepada para pemimpin yang berbunyi sebegini: ayuhai segala raja menteri serta pegawai kanan dan kiri, hendaklah jaga ingatkan negeri, perompak penyamun, kempak pencuri. Kehidupan rakyat janganlah lupa, fakir miskin, hina dan papa. Janganlah sekali tuan nan alpa, akhirnya bala datang menerpa. Beberapa negeri terkena bala sebab perbuatan kepala-kepala. Kerana perbuatan banyak yang cela, datanglah murka Allah Ta'ala. Jadi ini akan menutup program Suara Anak Madani, dan kita akan terus bersiaran. Kita akan jadikan platform ini untuk terus mendengar suara rakyat, pengkritik-pengkritik, dan kita akan bawa orang-orang yang penting, yang mengemudi negara, pimpinan yang mengemudi negara untuk terus menjawab secara langsung, dan ini adalah sumber yang sahih, narasumber yang akan berikan pandangan yang amat mendalam tentang pelbagai topik. Dan sampai kita jumpa lagi, kita akan terus berikan peluang kepada kumpulan kugiran The Mezzo Band